Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Teacher Ain. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sensory integrative problem. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan sensory registration problem, masalah pendaftaran deria. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sensory information iaitu maklumat deria perlu didaftarkan di dalam central nervous system iaitu otak kita sebelum ia dapat digunakan sepenuhnya. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di dalam carta aliran yang saya pamerkan di sini, yang pertama adalah sensory information, maklumat deria. Maklumat deria ni kita dapat daripada rangsangan yang terdapat di sekitar kita. Okey, kemudian maklumat deria ni akan dihantar kepada central nervous system iaitu otak kita. Yang ketiga, otak kita yang akan decide, akan buat keputusan sama ada deria tu akan diberi perhatian, pay attention ataupun akan di-ignore je. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sensory registration problem? Masalah pendaftaran deria. Masalah pendaftaran deria adalah kesukaran seseorang tu untuk mendaftar rangsangan yang terdapat di sekitar dia. Masalah ini kerap dilihat di dalam individu autism ataupun individu yang ada developmental problem iaitu masalah perkembangan. Okey, anak yang mengalami masalah ni kerap dilihat yang dia tak aware, tak prihatin dengan touch, dengan pain, dengan sentuhan, dengan rasa sakit, dengan pergerakan, dengan deria rasa, deria bau, deria lihat dan deria pendengaran. Okey, masalah ini boleh melibatkan lebih daripada satu sistem deria. Kadang-kala anak yang tak boleh nak daftar rangsangan yang sepatutnya ni mungkin sebab dia terlampau fokus sangat pada rangsangan yang tidak sepatutnya. Okey, jadi dalam autism, kekurangan pendaftaran deria ni dalam sesetengah situasi, okey, dalam anak yang autism, anak tu dia boleh kurang pendaftaran deria, maksudnya kurang rasa pada sesetengah deria. Tetapi pada deria yang sebaliknya, yang selainnya, dia extreme sensory defensive, dia macam sensitif, dia terasa sangat. Contohnya macam anak tu dia ada masalah sensory registration bagi deria pendengaran, maksudnya dia kurang dengar. Tetapi bagi deria sentuhan, taktil, dia amat sensitif. Itu contohnya lah. Jadi, untuk anak yang ada masalah sensory registration problem ni juga, instead of dia cuba elak situasi yang menyebabkan dia rasa sakit tu, anak tu dia akan buat berulang-ulang kali aktiviti tu, yang mana boleh membawa kepada kecederaan. Ini disebabkan anak tu dia tak dapat rasa sakit tu. So, dia pun buat berulang-ulang kali sampai dia dapat rasa sakit tu. Jadi, situasi macam ni mungkin tidak dapat mengeluarkan anak tu daripada situasi yang berbahaya tu. Okey? Jadi, masalah pendaftaran sensori ni sebenarnya dia boleh menghalang kebolehan anak tu untuk attach meaning kepada aktiviti ataupun sesetengah situasi. Maksudnya, dia tak dapat nak jalani aktiviti ataupun sesuatu situasi tu dengan penuh bermakna. Dengan kata lain, anak tu sebenarnya dia kurang dorongan dalaman yang mana dapat menggalakkan dia untuk master setengah task lah yang sepatutnya dia dah boleh buat, tapi disebabkan dia ada masalah sensory registration ni kan, masalah pendaftaran deria ni, dia tak boleh nak buat. Okey? Jadi, anak yang ada masalah sensory registration problem juga, dia sebenarnya berlaku apabila anak tu secara umumnya dia tak dimotivate, tidak digalakkan untuk terlibat dalam aktiviti permainan ataupun untuk practice skill. Jadi bila dia kurang latihan untuk gunakan deria tu kan, jadi
kuranglah pendaftaran dia. Baiklah, masalah yang kedua adalah berkaitan dengan sensation seeking behavior. Okey, sesetengah kanak-kanak mereka ni dapat mendaftar deria, tetapi mungkin mereka kurang bertindak balas terhadap rangsangan tersebut. Jadi anak yang ada masalah kurang bertindak balas ni, mereka akan mencari rangsangan yang kuat untuk memenuhi keperluan deria mereka yang affected tu, yang terlibat tu. Okey? Okey, sebagai contohnya, di sini saya berikan contoh hyporesponsive to vestibular stimuli. Kurang respon terhadap rangsangan vestibular. Jadi, bila dia kurang respon terhadap rangsangan vestibular, anak ni dia akan mencari rangsangan yang kuat dalam kuantiti yang besar untuk dia memenuhi keperluan deria dia. Contohnya kalau dekat klinik kan, dekat terapi, ada suspended equipment macam bolster, macam swing tu kan. Mereka suka duduk main dekat situ. Sebab mereka cuba untuk memenuhi rangsangan vestibular mereka supaya mereka dapat bertindak balas secara normal. Okey? Anak yang ada masalah tadi tu, mereka dapat mendaftar deria vestibular. Kan, bila kita bagi deria vestibular tu, mereka dapat rasa lah. Tetapi, input daripada deria vestibular tu, dia tak cukup untuk untuk sampai kepada nervous system anak tersebut. Jadi, anak tersebut dia masih lagi akan jadi hyporesponsive. Okey? Jadi untuk anak yang hyporesponsive ni ataupun yang underresponsive ni, mereka sebab tak cukup rangsangan tu kan. Jadi bila kita pusing-pusingkan mereka pun dekat booster tu, mereka takkan rasa pening ataupun tidak dapat menunjukkan tindak balas yang sepatutnya. Okey? Okey, di sini saya terangkan sekali lagi apakah yang dimaksudkan dengan respon hyporesponsivity. Hyporesponsivity tu adalah kekurangan dari segi tindak balas anak tu terhadap rangsangan yang sepatutnya. Dia kurang bertindak balas lah. Senang cerita, kurang bertindak balas. Okey? Jadi, anak yang ada masalah sensation seeking behavior ni, disebabkan dia sentiasa nak mencari rangsangan yang kuat untuk memenuhi keperluan deria dia. Jadi anak ni akan kerap kelihatan restless, dia akan sentiasa bergerak, dia tak reti nak duduk diam lah. Okey, sesetengah kanak-kanak mereka mencari, okey ni contoh yang kedua saya bagi adalah berkaitan dengan proprioceptive input. Ada sesetengah kanak-kanak dia mencari input proprioceptive yang jumlah dia lebih besar daripada biasa. Jadi, input proprioceptive ni biasanya akan boleh dirasai melalui active resistance kepada otot. Lepas tu kita bagi deep touch pressure stimulation, bagi rangsangan deep touch kan, macam peluk macam tu kan. Kita bagi joint compression, kita bagi traction. Sebab tu anak-anak yang dia kurang proprioceptive input ni, mereka suka hentakkan kaki mereka waktu berjalan. Ataupun mereka suka langgar benda ke langgar orang kan. Sebab mereka nak rasa rangsangan tu. Nak rasa input proprioceptive tu. Okey? Lepas tu mereka juga suka menggunakan strong ballistic movement. Contohnya, membaling objek dengan kuat. Okey, ada juga setengah anak yang ada masalah proprioceptive input ni kan. Mereka mungkin tidak dapat mendaftar position, kedudukan bahagian badan mereka. Melainkan kita bagi rangsangan proprioceptive yang kuat
kepada mereka. Tapi ada juga setengah mereka yang demonstrate sign of tactile defensive. Maksudnya mereka sensitif terhadap sentuhan ataupun mereka demonstrate gravitational insecurity, gayat. Okay. Isu keselamatan kerap menjadi keutamaan di dalam pesakit yang sensation seeking behavior ni. Jadi anak-anak yang ada sensation seeking behavior ni juga, mereka kerap dilabel sebagai orang yang ada masalah sosial. Macam tak reti nak bergaul kan, macam itulah. Jadi tugas occupational therapy di sini, tugas OT di sini adalah untuk mengenal pasti strategi bagaimana anak ni dia dapat terima rangsangan yang kuat yang mereka tercari-cari tu kan, tanpa socially disruptive, tanpa ada masalah sosial ataupun membahaya kepada diri mereka sendiri. Itulah tugas occupational therapy untuk sensation seeking behavior ni. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan over responsiveness. Baru sebentar tadi saya telah menerangkan mengenai hyper-responsiveness, iaitu kurang tindak balas. Sekarang saya akan menerangkan mengenai over-responsiveness, iaitu terlebih tindak balas. Okey, over-responsiveness ni juga dikenali sebagai hyper-responsivity ataupun sensory defensive. Bila anak tu dia terlebih rasa diri dia tu kan, dia akan defend diri dia, akan lindungi diri dia daripada deria tersebut. Okey, jadi over-responsiveness ni maksudnya overwhelmed by normal sensory input and react defensively to it. Dia terlebih rasa terhadap normal sensory input. Input deria yang biasanya kita rasa normal je, tapi bagi dia abnormal, terlebih. Dan jadi sebagai tindak balas, dia akan defense diri dia, akan lindungi diri dia daripada deria tersebut. Okay, biasanya over responsiveness ni dia akan datang dengan tindak balas emosi negatif yang kuat dan activation of the sympathetic nervous system, pengaktifan sistem saraf simpatetik, iaitu fight or flight response, tindak balas lawan ataupun lari. Jadi anak yang ada masalah over responsiveness ni, cara dia nak defend diri dia sama ada dia lawan balik kita yang tukang bagi deria kat dia ni, bagi rangsangan kat dia ni, ataupun dia melarikan diri daripada rangsangan tersebut. Okey. Jadi over responsiveness ni mungkin berlaku sebagai general response, tindak balas umum kepada semua jenis sensory input. Okey, jadi over responsiveness ni dia boleh jadi secara menyeluruh ataupun dia boleh spesifik pada sesetengah sistem deria sahaja. Over responsiveness ni juga adalah sebahagian daripada masalah sensory modulation. Okey, di sini saya ada sertakan carta aliran juga. Okey, di bawah over responsiveness ni sebenarnya boleh dibagikan kepada 3 jenis, iaitu tactile defensiveness, gravitational insecurity dan juga over responsiveness in other sensory modalities. Baiklah, untuk slide yang berikutnya saya akan terangkan satu persatu jenis over responsiveness yang saya paparkan di carta aliran ini. Baiklah, jenis yang pertama adalah tactile defensiveness. Okay, dia defend diri dia daripada sentuhan, daripada tactile. Okay, orang yang ada masalah tactile defensiveness ni biasanya mereka cenderung untuk overreact, untuk terlebih tindak balas terhadap deria sentuhan yang normal. Kita rasa sentuhan tu macam normal je kan, tapi bagi orang yang ada tactile defensiveness ni, mereka rasa terlebih. Mereka terlebih rasa tu. Okey, jadi
tactile defensiveness ni adalah masalah yang paling kerap kita dapat lihat di dalam sensory integrative disorder. Okey. Orang yang ada masalah tactile defensiveness ni, mereka akan mengalami iritasi, rasa tak selesa dengan deri sentuhan. Bagi orang biasa, deri sentuhan tu tak mengganggu pun, tapi bagi mereka amatlah mengganggu. Contohnya adalah light touch. Orang yang ada tactile defensiveness ni, dia tak suka light touch. Sentuhan yang lembut je dia tak suka. Jadi light touch ni biasanya dapat daripada mana? Daripada macam tekstur kain, tekstur rumput, bila dia pijak rumput kan, tekstur pasir, ataupun bila dia main dengan gam, rasa gam dekat permukaan kulit tu kan dia tak suka, rasa warna ke macam watercolour kan, terkena kat kulit dia tak suka, ataupun tekstur makanan ke terkena kat kulit dia pun dia tak suka. Kadang-kadang tu bila nak sikat rambut dia ke berus gigi dia pun dia tak suka juga. Perasaan tu dia tak suka. Dia cuba avoid daripada brushing hair or teeth lah. Daripada sikat rambut, berus gigi ni sebab dia tak suka dengan sentuhan tu. Biasalah orang berus gigi dengan sikat rambut kan, kita pakai light touch je kan. Mana ada orang nak kuat-kuat sental gigi ke sental rambut ke kan. Okay. Jadi bila dia tak suka dengan light touch ni, sentuhan yang lembut je ni kan, tindak balas dia apa? Dia akan rasa anxiety, dia akan rasa terganggu, rasa restless, tak senang duduk, dia akan jadi marah, dia akan tantrum, mengamuk, dia akan jadi agresif, dan juga dia akan rasa takut, dia distress kan. Okey, bila anak ni ada masalah tactile defensiveness, apa aktiviti yang akan affected, yang akan dipengaruhi oleh tactile defensiveness ni lah. Apa yang anak tu akan tak boleh buat bila dia ada masalah ni. Yang pertama, dia akan tak boleh nak self-care, uruskan diri dia. Contoh macam dressing, pakai baju, mandi, makan, dia tak dapat nak buat dengan betul ataupun dia tak dapat nak buat pun. Okay, yang kedua, aktiviti dalam kelas. Contoh mewarna, sand ataupun water play. Kan, sebab dia tak suka dengan tekstur pasir tu, tekstur paint tu kan. Jadi macam mana dia nak libatkan diri dalam aktiviti kelas? Okay, yang ketiga, dalam daily routine pun dia akan terjejas juga. Okay. Okay. Situasi sosial yang melibatkan close proximity pun anak ni tak suka juga. Anak yang ada masalah tactile defensiveness ni. Contohnya, kalau main dekat kanak-kanak lain ataupun beratur dalam satu barisan ke, dia tak suka. Dia akan rasa tak selesa. Dan mungkin akan rasa terganggu. Waktu itulah dia akan senang untuk beremosi, senang untuk marah sebab dia rasa tak selesa, dia rasa tak suka. Okey, kita akan sambung pada slide yang seterusnya berkenaan dengan tactile defensiveness ni. Okey? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kesiannya sebenarnya orang yang ada masalah tactile defensiveness ni sebab orang-orang di sekeliling mereka akan tersalah interpret anak yang ada masalah ni disebabkan oleh mereka tactile defensiveness, mereka akan di-reject, akan jadi agresif dan akan banyak vibe-vibe negatif lah dekat mereka. Jadi, itu pandangan orang sekeliling. Sebab orang sekeliling mereka salah interpret anak yang ada masalah ni. Untuk anak yang ada masalah ni pula, mereka ni suka untuk terima bahawa orang lain tak sama macam mereka. Yang mana mereka tak selesa dengan sentuhan tu semua kan. Tapi orang lain selesa je. Jadi mereka tak dapat terima fakta tu. Orang lain enjoy je situasi macam pijak rumput, kena sentuh, elok-elok kena belai semua. Tapi
mereka tak enjoy situasi tu. Mereka akan rasa sedih. Jadi peranan occupational therapy kat sini, peranan OT kat sini adalah yang pertama, OT mestilah aware dengan specific kind of tactile input, dengan input sentuhan yang spesifik yang mana anak tu tak suka, strong dislike, dan yang mana anak tu boleh tolerate dengan tactile tu. Tactile texture yang macam mana anak tu tak suka, yang dia nak elak. Satu lagi texture yang anak tu boleh tolerate, dia boleh terima lah. Jadi biasanya anak yang ada masalah tactile defensiveness ni, dia sangatlah tak suka dengan light touch stimuli. Macam yang saya cakap tadi lah, rangsangan daripada light touch tu kan. Terutamanya apabila dia berkaitan dengan kawasan badan yang sensitif. Contohnya dekat muka, dekat abdomen, dekat tapak kaki, tapak tangan. Mereka tak suka orang buat light touch dekat area situ. Okay? Jadi tactile stimuli that are actively self-applied by the child are tolerate much better. Okay. Sebaliknya, rangsangan tactile yang budak tu buat sendiri kat diri dia, itu lebih senang untuk budak tu tolerate daripada rangsangan tactile yang dia terima daripada luar, yang orang lain buatkan. Contohnya macam disentuh oleh orang lain lah kan. Jadi okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi saya ceritakan berkenaan light touch. Light touch tadi kan amatlah tidak disukai oleh anak-anak yang ada masalah tactile defensiveness. Sebaliknya, deep touch pula, anak-anak ni dia akan rasa selesa dengan deep touch ataupun deep pressure stimuli. Contohnya, anak tu akan rasa bila kita tekan jari dia. Tekan jari kita ke dalam kulit anak tu. Macam bagi tekanan lah kat kulit anak tu. Instead of kita belai je, kita sentuh kulit anak tu tak suka. Jadi nak bagi dia suka, kita tekan kulit dia, bagi pressure kat kulit dia. Okay? Okay, seterusnya OT dia kena kenal pasti strategi yang dapat membantu anak tu dan juga orang yang berinteraksi dengan anak tu untuk cope supaya dapat mengatasi masalah tu lah. Jadi OT dia akan recommendkan pada teacher yang perlu bersentuhan dengan anak tu kan, supaya teacher tu dia bagi sentuhan yang pressure, yang kuat kepada anak tu. Contoh macam bagi tekanan pada kulit anak tu kan, kena tekan sikit lah. Tak boleh lah nak lembut-lembut, anak tu tak suka. Kena bagi tekanan sikit supaya anak tu dia tak rasa terganggu. Okay? Okay, jenis yang kedua untuk over responsiveness ataupun kategori yang kedua adalah gravitational insecurity. Dengan kata lain, gayat lah. Dia rasa tak selamat dari segi graviti dia. Okay, maksud gravitational insecurity ni adalah form of over responsiveness to vestibular sensation, particularly sensation from the otolic organ. Okay, satu bentuk over responsiveness, dia terlebih tindak balas terhadap deria vestibular. Dia rasa gayat lah. Terutama dia daripada otolic organ. Otolic organ ni adalah organ yang dapat detect linear movement through space and the pull of gravity. Organ yang dapat kenal pasti pergerakan linear menerusi ruang dan juga tarikan graviti. Okay. Insecure relationship to gravity. Gravitational insecurity ni adalah dia rasa tak selamat terhadap graviti. Dia rasa takut yang berlebihan. Dan juga rasa takut yang berlebihan semasa aktiviti pergerakan yang normal. Pertama, dia gayat. Kedua, dia rasa takut yang berlebihan terhadap aktiviti pergerakan yang normal. Okay.
overwhelmed by changes in head position and movement. Dia lebih rasa apabila terdapatnya perubahan dari segi kedudukan kepala dan juga pergerakan. Contoh, apabila dia bergerak ke belakang ataupun bergerak ke atas. Bila dia bergerak ke belakang ataupun ke atas, dia akan rasa gayat. Okay? Jadi anak yang ada masalah gravitational insecurity ni, dia takut kepada ketinggian. Walaupun tinggi sikit je daripada tanah, kan, tapi dia rasa takut juga. Jadi anak ni dia kerap menunjukkan tanda-tanda dia excessive fear, dia rasa takut, dia rasa anxiety dan dia cuba untuk elak tangga, eskalator, lift, benda-benda yang makin meningkat tinggi ni, dia cuba elak untuk lalu kat situ lah. Ataupun kalau kanak-kanak dia pergi taman permainan kan, dia cuba elak peralatan kat playground yang tinggi, permukaan yang unpredictable pun dia cuba elak. Jadi bila anak yang ada masalah ni, dia terpaksa berjalan kat tempat yang tinggi ataupun dekat permukaan yang tak rata ke apa kan, apa tindak balas mereka? Yang pertama, mereka akan menunjukkan extreme fearfulness during low intensity movement or anticipating movement. Mereka akan menunjukkan rasa takut terhadap pergerakan yang low intensity ataupun pergerakan yang anticipating. Mereka juga akan avoid daripada mendongakkan kepala. Terutama dongak kepala ke belakang lah. Mereka akan rasa macam gayat nak terjatuh kan. Okey, anak ni juga mereka akan cuba bergerak perlahan dan lebih berhati-hati supaya tak jatuh. Sebab mereka rasa gayat. Yang seterusnya, mereka akan refuse untuk terlibat dalam banyak aktiviti cross motor skill. Jadi, bila mereka rasa gayat juga, mereka cuba untuk mendapatkan kontak sebanyak mungkin dekat tanah. Cuba berpijak ke tanah sebanyak ataupun selama yang mungkin lah. Kemudian mereka akan genggam kuat-kuat orang dewasa yang berhampiran dengan mereka supaya mereka rasa lebih selamat. Okey, anak yang ada masalah gravitational insecurity ni ataupun gayat ni, mereka akan ada tanda-tanda poor proprioception, kurang proprioception. Tambahan lagi dengan mereka akan lebih responsiveness kepada vestibular input. Okey, jadi playground, park activities dan juga childhood activities seperti naik basikal, ice skating, roller skate semua, mereka susah nak buat untuk anak yang ada masalah gravitational insecurity ni lah. Kebolehan mereka untuk main dengan peers pun akan terganggu. Jadi mereka pun susah untuk explore environment dan berfungsi dalam komuniti. Okey. Sebenarnya ada perbezaan di antara gravitational insecurity dan juga postural insecurity. Kalau gravitational insecurity ni, mereka rasa gayat. Tapi kalau postural insecurity ni, dia rasa tak selamat dengan posture dia. Anak tu rasa tak selamat dengan posture dia. Contohnya, setengah kanak-kanak dia bergerak perlahan dan menunjukkan rasa takut terhadap pergerakan tu bukan disebabkan oleh hyperresponsivity terhadap vestibular input, tetapi kerana mereka kurang motor control terhadap aktiviti tersebut. Jadi mereka takut untuk jatuh. Jadi anak ni dia tak ada masalah dengan vestibular input dia pun. Dia tak rasa gayat pun. Cumanya dia kurang skill untuk motor control dia. Jadi dia pun jalanlah slow-slow supaya tak terjatuh. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kategori yang terakhir sekali untuk over responsiveness adalah over responsiveness in other sensory modalities. Dalam sistem deria yang lain selain daripada sistem tactile, kulit kita, ataupun sistem vestibular kita kan, yang berkaitan dengan gravity tadi kan.
Okey, terdapat juga sistem deria lain yang terlibat dalam over-responsiveness ni. Over-responsiveness ataupun overreaction ni boleh jadi overreaction pada sound, pada bunyi, pada bau, pada rasa. Okey, jadi contohnya, bila anak tu dia dengar bunyi yang kuat dekat event kan, dekat setengah event kan, bunyi yang kuat tu, bunyi muzik yang kuat tu, selalunya menjadi bunyi yang mengembirakan bagi orang yang mendengar yang ada kat event tu lah. Tapi bagi anak yang ada masalah ni, mereka akan rasa terganggu dengan bunyi yang kuat tu, bunyi muzik yang kuat tu. Jadi mereka akan cuba defend diri mereka daripada dengar bunyi yang kuat tu. Itu kalau contoh untuk deria pendengaran lah. Contoh yang kedua adalah dari segi deria penglihatan, visually. Okey, anak yang ada masalah over responsive dalam visual ni, mereka biasanya akan tidak suka kepada pemandangan yang sibuk. Contohnya macam tempat ramai orang kan, mereka tak suka tengok. Ataupun dalam persekitaran yang mereka tak familiar pun mereka tak suka. Jadi bila mereka terpaksa melihat pemandangan yang tak familiar ataupun tempat yang sibuk ni kan, mereka akan rasa anxiety. Lepas tu mereka akan cuba melindungi diri mereka daripada melihat tempat macam ni. Okey? Okey, sekian saja perbincangan kita untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye.